Itu wawancara mengenai dengan pertandingan memasak global keempat bersama dengan Ketua Chef iaitu Yang Mulia Chef Rohana binti Mahmud. Dan ini merupakan kali kedua saya bersama dengan beliau dan rasanya adik sabar untuk kita mengetahui bersama pengalaman beliau dalam pertandingan memasak global keempat ini. Ya, bersama dengan kita Puan Rohana binti Mahmud, Ketua Chef. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi di kesempatan ini kita ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Puan Rohana, itu Chef Rohana binti Mahmud, merupakan ketua chef, telah pun telah pun mengikuti pertandingan memasak global keempat. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan. Terima kasih. Dan di kesempatan ini juga bagaimana perasaan Puan setelah mendapat dinobatkan menangi pertandingan tersebut? Perasaan tu saya menjadi seperti biasa sudahlah. Sebab apa, saya julung-julung kali mengikuti pertandingan di luar negeri ni kan, bertaraf antarabangsa. So tahun ini saya mengikuti 2 sekaligus pertandingan. Ya. Bulan Jun saya mengikuti di Ipoh Perak bersama dengan tim-tim saya. And then awal bulan Julai saya mengikuti di Kuala Lumpur. Jadi Chef mengikuti 2 pertandingan pada bulan Julai di Ipoh Perak dan juga pada awal Julai ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi mungkin boleh diceritakan Chef perjalanan yang itulah bagi yang pada bulan Jun itu, mungkin boleh diceritakan. Okey, bulan Jun itu penghujung bulan Jun, itu 27 hingga 29 hari bulan. So kami join di sana dulu bersama tim-tim dengan seorang lagi peserta Brunei. Pada masa ini dia masih belajar di Kuala Lumpur. So kami berjumpa di sanalah, berjanji, iaitu Afizul. Dia dapat gold medal and bronze. Dia menyertai dua kategori. Tapi pada masa ini dia masih belajar di KL. Ya, kalau Chef sendiri mengikuti berapa pertandingan ketika itu? Saya di Ipoh Perak saya mengikuti 7 kategori. 7 kategori. Yes, dengan ke-7 itu juga saya dapat 5 silver medal, 2 bronze. 2 bronze. Jadi itu antaranya yang telah pun diperolehi dalam pertandingan memasak global keempat. Jadi bersama dengan Chef Ana menemani semasa menyertai pertandingan tersebut, siapa antaranya ni Chef Ana? Di antaranya sahabat-sahabat chef-chef dari Brunei jugalah yang telah terbuka hatinya untuk join sama saya sekali kan. Iaitu Chef Hardy, Chef Haji Mardi and 2 orang ni adik-beradik lah, Chef Hardy dengan Chef Hamdi. Ini adik-beradik dan sepupu saya sendiri, Dayang Kestina Nur Alizlina. Iya. Jadi Chef mengikuti ketika mengikuti yang pertandingan di Ipoh Perak itu 7 kategori. Jadi apa saja masakan-masakan yang telah pun dibawakan untuk disajikan? Okey, masakan yang saya bawa, kari kepala ikan, rendang, nasi lemak, dengan rendang ayam, kerabu daging, pulut kuning, freestyle, chicken freestyle. Saya pun sudah lupa, terlampau banyak kan. Kari kepala ikan, nasi lemak, kerabu daging, chicken freestyle, pulut kuning, dan rendang ayam. Ini ada rendang ayam juga kan, tapi ada lagi kategori khas untuk rendang ayam. So ni kategori nasi lemak. Ni kategori nasi lemak ni boleh apa-apa saja ikan yang dibawakan. So saya sendiri membawa ayam rendang. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau kita boleh tahu ni Chef Ana, apakah tema untuk pertandingan yang telah pun berlangsung sebelum ini, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan kita?
Mungkin mengikut kategori-kategorinya. Mengikut kategori saya sendiri membawa traditional Brunei. Ya, ini termasuk traditional Brunei kan. Makanan iaitu kalau Brunei, Indonesia, Malaysia kurang lebih diorang punya Hidangan atau nama hidangan dan masakan. Tapi saya membawa memang sama nama tapi berlainan rasa lah, cita rasa Brunei. Ya, dan ini sebenarnya dapat disesuaikannya dengan rasa ya agar dapat diterimalah oleh pelbagai budaya dan juga cita rasa antarabangsa. Jadi seterusnya ni dalam 7 pertandingan tersebut dan di mana Chef Anna sendiri terdapat menyediakan 7 jenis masakan. Itu yang di Ipoh Perak. Ya, jadi mungkin boleh kongsikan juga antara teknik masakan yang rasanya mencabar ketika menyediakan makanan yang berada di Ipoh Perak tersebut. Okey. Yang mencabarnya masa cuma terhad 45 minit. Lepas tu macam satu kategori, lepas tu saya mengikuti satu kredit sejam demi sejam demi sejam. So saya terpaksa struggle. So akhirnya pun alhamdulillah lah dia punya keputusan alhamdulillah. Di Ipoh Perak saya dapat 5 silver, 2 bronze. Ya, 5 silver, 2 bronze. Itu antara kalau di Kuala Lumpur saya hanya mengikuti 2 kategori, iaitu ayam rendang juga. Ayam rendang saya dapat silver. And then chicken freestyle saya dapat diploma. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang dapat kita saksikan di kaca TV pada ketika ini. Jadi mungkin Puan Chef Anna boleh bercerita sedikit pengalaman yang dapat digambarkan daripada yang kita saksikan sebentar tadi. Pengalaman tu macam kalau saya seperti biasalah macam julung-julung kali saya mengikuti. Pengalamannya tu cuma kita berkumpul dengan chef-chef luar negeri. So chef-chef luar negeri, kalau di Ipoh ada tak silap saya dalam more dekat 1,000 peserta. Ya, dengan berlainan kategori. Ya. Itu pun open kategori, terbuka, student sama orang-orang awam ataupun chef-chef. Jadi ini chef ya. Adakah jenis masakan telah pun dimaklumkan awal ataupun sudah di sana kena beritahu ini masakannya? Tidak. Sebelum itu kami dibagi rules book, rules book untuk kita memilih kategori yang kita sukalah, yang kita mampu menunjukkan nanti. So dari sana kami memilih sendiri. Ada yang rules book disediakan kategori-kategori yang mana kita pilih. Iya, baik. Itu bagi 26 ya, 27 hingga 29 Jun ya yang berada di Ipoh Perak. Jadi mungkin boleh ceritakan lagi sewaktu di Kuala Lumpur, Malaysia. Okey, di Kuala Lumpur ni pun kali kedua saya mengikuti sebab apa tahun lepas saya dapat champion and gold medal. Dengan silver sekali. Itu saya ambil 3 kategori. So tahun ni saya ambil 2 kategori. Saya ambil rendang dengan freestyle, chicken freestyle. So rendang ayam saya dapat silver, chicken freestyle saya dapat diploma, sijil diploma. Alhamdulillah ya. Jadi seperti yang kita dapat saksikan sebentar tadi, itulah antaranya pencapaian hasil yang telah pun dicapai oleh Chef Anna ya dalam pertandingan memasak global keempat yang baru-baru diadakan pada tahun ini. Jadi kalau kita boleh tahu dari segi penghakiman ni, mungkin dari mana, dari segi apa yang kita ni dinilai daripada juri-juri? Juri-juri ni kebanyakannya dari luar negeri. So kira markah dia macam presentation, rasa, hygiene, so keseluruhan lah. So hakim-hakimnya pun seluruh negeri, di seluruh negeri yang dijemput menjadi hakim. Dan Brunei pun ada seorang
iaitu Chef Hardy, wakil Brunei, jadi juri. So kalau tidak, beliau sama saya hari ini oleh kerana beliau pergi outstation lah. Kita dapat menemani lah ya Yes. pada pagiannya. Jadi kalau kita melihat di sini hidangan nasi lemak bersama dengan ayam rendang, dan juga kerabu daging. Jadi mungkin boleh bercerita sedikit. Mungkin dapat diceritakan sedikit berkenaan dengan hidangan, menu hidangan yang disediakan ini. Baunya pun sudah ni kita ni naik ni aromanya. Ada bau-baunya sudah. Okey, macam kalau nasi lemak, nasi lemak tu boleh without ikan lah, cuma nasi lemak, sambal. Cuma hari ni saya kelupaan membawa ikan bilis. Makanya tadi pusu. Ya. Di sana dengan 45 minit tu kita mesti masak nasi, menggoreng kacang. Dari kosong lah, dari A to Z kita membuat. Betul. Lepas tu di sana membuat sambal belacan, sambal tumis. Di sana juga membuat rendang ayam. So dia punya macam periuk tu mesti sekaligus berjalan dalam satu masa. Jadi pentingnya Chef untuk kita ni menguruskan masa tu dengan baiklah ya. Kita mesti pandai mengatur masa lah. So last kali dalam masa tinggal 5 minit baru kita susun plating tu. Yes, plating. Begitu juga dengan kerabu. Kalau kerabu senang sikit. Dia campur-campur saja. Cuma ada perlu masakan cuma tu. Betul. Jadi kalau dalam pertandingan tersebut peruntukan masa yang diberikan macam mana tu? Semuanya 45 minit. Yes, 45 minit. And then ada lagi satu cabaran, ayam. Kira ayam kampung itu sponsor dari ada satu company. Mereka yang cabarannya ayam tu masih lagi frozen. Jadi macam mana tu? Jadi macam mana mengatasi? Di frozen. Terpaksa dihadapilah. Betul. So ambil part-part yang breast part, so kita potong. Waktu tu nama ayam kategorinya garlic chicken, honey garlic chicken. Oleh kerana disponsor oleh company Cina, so saya buat menu Cina. Jadi cabarannya adalah memasak, macam mana memasak ayam yang beku. Masih lagi beku tu. Yes, masih lagi beku. Itu pun 45 minit. Tapi alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi seperti dapat kita saksikan, mungkin bercerita sedikit bersama. Yang ini di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Ini chicken freestyle. Ketika masak chicken freestyle tu. Jadi penting juga ya, walaupun kita ni memasak, penting untuk kita ni mengatur masa agar ianya tidak entah ni mengambil masa yang agak lama lah. Tapi kalau nasi lemak ni, kalau bagi saya sendiri, saya akan menjarang nasi dulu. Yes, memang. Betul. Memang nasi dulu, memang nasi dulu. Itu saya sendiri bawa rice cooker. So ada disediakan current lah. So first saya masak nasi dulu. Nasi dulu. And then baru yang lain. Tapi dengan serentak lah. Berjalan dengan serentak. Kalau kita masak satu-satu mungkin masa dah tidak cukup. cukup ya. Betul-betul. Sebab apa? Kita masak sambal, goreng kacang, goreng pusu, Masak ayam lagi. masak ayam lagi, goreng telur lagi. Tapi waktu itu saya goreng mata lembu lah. Mata lembu ya. Yes. So alhamdulillah masa tu mencukupilah, padahal belum sampai 45 minit. Yes. Alhamdulillah. Jadi ni chef memilih nasi lemak. Jadi kenapa chef sendiri memilih nasi lemak ini? Mungkin ada cerita di sebaliknya kah, ataupun dekat dengan diri chef ataupun macam mana? Nasi lemak ni ia mudah saja kan, kerana saya sudah biasa masak nasi lemak. Ini pun saya punya my own business. Kira signature lah tu. Yes, baik. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dari segi persiapan dan juga penyediaan barang-barang ni, macam mana tu? Mungkin mengambil masa berapa lama? Penyediaan barang sebelum bertanding kita digalakkan untuk sediakan macam bawang sudah berkupas, macam segala ikan sudah dibersihkan. Cuma kita
barang yang sudah tersedia kita masak saja. Jadi penyediaan barang-barang tersebut kita ni sendirilah yang Yes, menyediakan sendiri. dari awal lah. Cuma diorang sponsor ayam itu hari sajalah. Ayam yang chicken freestyle itu sponsor dari satu company. Ya, baik. Jadi kita mengetahui di mana Chef Hana adalah merupakan chef yang sangat pakar jugalah ya. Jadi sepanjang Chef Hana ya dalam bidang kulineri ini, mungkin boleh ceritakan antara cabaran-cabaran yang pernah dihadapi lah sepanjang dalam bidang ini. Sepanjang dalam bidang kulineri, memang start dari dulu saya kerja company antara company lah. Dan saya sendiri handle majlis perkahwinan. Oh, kira catering. Yes, catering di hotel-hotel lah. Ya. Saya menghandle ada yang 1000 pax. Kadang-kadang dalam satu hari ada 2 event. Itulah cabaran saya lah. Dengan saya sendiri head chef kan. So saya sebagai head chef pun harus turun padang juga, keluar subuh-subuh tengah malam. Ikut dengan staf-staf lain lah. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita melihat memang Chef Hana kita sering juga ya menjemput beliau, bukan sahaja bersama dengan beliau tapi juga bersama dengan tim dan juga kita ni bersama dengan kumpulan Chef Hana sendiri. Jadi kalau bagi Chef Hana sendiri melihat kebolehan dan juga kelayakan daripada chef-chef tempatan kita ni setakat ini macam mana? Setakat ini Alhamdulillah, ini kali keempat saya dapat membawa 5 orang chef yang ikut dengan saya. Sebelum-sebelum ini saya ada bawa 1 orang, 2 orang. So sekarang oleh kerana mereka melihat kebolehan saya, dan saya pun membagi semangat. Pertandingan ini bukan semestinya yang ikut pertandingan ini bukan chef-chef yang terkenal, maksudnya ia dari student, dari orang biasa. So mereka pun macam ada semangat lah mengikuti. So insya-Allah tahun depan pun kami akan mengikuti. Insya-Allah akan ramai lagi yang ikut, yang join. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita melihat sendiri setiap hidangan dan juga menu yang dihidangkan dalam pertandingan tersebut mesti ada kita ni ada sesuatu yang ingin disampaikan. Contoh saja kalau nasi lemak merupakan salah satu daripada makanan tradisional kita ni. Jadi kalau selain daripada hidangan-hidangan yang kita dapat saksikan, antara menu-menu yang telah pun dikongsikan tadi, mungkin ada penceritaannya sendiri yang mungkin dapat dikongsikan bersama dengan kita. Sebenarnya tradisional Brunei, kebanyakannya saya buat tradisional Brunei, macam kari kepala ikan, asam pedas, macam nasi lemak. Itu ikut cita rasa tradisional Brunei lah. Jadi kita ni sendiri yang memilih ke tu? Yes, kita ni sendiri yang memilih ikut. Sebab apa? Ada senarai kategorinya. Senarai kategori ASEAN. Ya, ada pastry, ada ASEAN, ada Western. So saya kebanyakan saya memilih ASEAN lah. ASEAN itu macam traditional Brunei, tani punya makanan Brunei. Ya, Alhamdulillah, saya cukup berbangga juga ya. Betul. Kerana Chef Hana membawakan makanan tradisi Brunei ke negara luar. Jadi ini sebenarnya dapat mendedahkannya kepada orang luar mengenai dengan makanan-makanan tradisi yang terdapat di Brunei Darussalam ya. Dan mungkin ada harapan ataupun mungkin ada perancangan selepas ini, Chef Hana? Perancangan selepas ini insya-Allah mungkin tahun, sebab apa pertandingan ini julung-julung kali setiap tahun akan diadakan. InsyaAllah saya akan membawa peserta-peserta Brunei lagi yang minat untuk mengikut serta. Itu harapan saya lah. Harapan saya tu kenapa saya mengikuti, kenapa saya membawa 7 kategori di Ipoh, 2 kategori di Malaysia, di Kuala Lumpur. Itu saya untuk membagi semangat kepada
peserta Brunei yang kita boleh buat. Ya, Alhamdulillah. Jadi untuk akhirnya barangkali kepada Chef Ana, mungkin ada di antaranya anak-anak muda ataupun chef-chef tempatan yang masih lagi muda yang sedang menyaksikan pada ketika ini, dan mungkin sebagai pesanan daripada orang yang sudah yang kita ni berpengalaman jauh dan juga yang sudah pun yang kita ni sering mengikuti pertandingan ini. Jadi bagaimana untuk mengekalkan semangat dan juga minat dalam bidang yang penuh persaingan ini, contoh saya pertandingan ini. Jadi bagaimana untuk menjadi seorang chef yang kita ni berkualiti untuk chef tempatan kita ni, mungkin dapat diberikan pesanan kepada mereka. Okey, kepada yang masih barulah, chef-chef yang masih baru, walaupun kita dari kosong, start dari zero, so sampai sekarang, so kita harus beranilah menghadapi apa kata orang, semangat tani kuat, supaya kita ni maju ke depan lah. InsyaAllah ya. Apa, terima kasih diucapkan kepada Chef Rohana atas perkongsian beliau pengalaman beliau mengikuti pertandingan memasak global Kampar ini. Jadi kita mengharapkan dan juga mendoakannya agar Chef Rohana akan terus maju jaya dan dapat lagi menghasilkan kejayaan dalam bidang kulineri ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan sekali lagi, dan mudah-mudahan kejayaan akan terus mengiringi Chef Ana untuk di masa akan datang. InsyaAllah kita berjumpa lagi Chef Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.